Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi perbahasan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijriyah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita telah mulakan perbahasan dalil-dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mendatangkan ayat 37 surah Yasin mensabitkan waktu, iaitu bagaimana disabitkan hari, dan hari itu bermula dengan waktu malam. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki melanjutkan perbahasan setelah mensabitkan hari, maka menyusuli ayat 37 surah Yasin ialah ayat 38 surah Yasin. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mendatangkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala ayat 38 surah Yasin, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Artinya, dan matahari itu beredar ia pada tempat edaran yang telah ditetapkan untuk matahari. Demikianlah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha mengetahui akan segala-galanya. Menjelaskan hal ini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki memberi ulasan lanjut dalam kitabnya Al-Azminatu wal-Amkinatu halaman 21. Wa hadza yahtamilu wujuhan min at-ta'wil an yakuna al-muradu jariha listiqrarin yahsulu lahu idza arada Allahu wuqufaha lil ajli al-madrubi liinqida'i waqti 'adatiha fi at-tulu'i wal afwal. Artinya, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 38 surah Yasin ini dapat diterima beberapa jalan keterangannya. Antaranya bahawa yang dikehendaki dengan gerakan matahari itu sebenarnya matahari itu bergerak menuju kepada tempat kembali yang akan terhasil jua apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki menghentikan gerakan matahari, kerana telah sampai tempohan waktu bagi matahari itu yang selama ini matahari terbit dan terbenam. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki setelah mendatangkan hujjah firman Allah ayat 37 surah Yasin mensabitkan hari, maka melanjutkan perbicaraan. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mendatangkan pula ayat 38 surah Yasin menjelaskan bahawa
Pensabitan hari itu adalah hasil daripada terbit dan terbenam matahari. Terbit matahari, maka bermulalah waktu siang. Terbenam matahari, maka bermulalah waktu malam. Dan bermulanya waktu malam, bermulanya hari. Hadirin yang dirahmati Allah, terbit dan terbenam matahari merupakan suatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada di situ ketetapan dari Allah, maka disebut dengan istilah mustaqarrun, yang membawa erti mustaqarrun itu merujuk kepada tempat. Ada tempat terbit dan terbenam. Dan tempat terbit dan terbenam ini adalah tetap. Kerana matahari itu terbit dan terbenam yang telah ditetapkan waktunya. Oleh kerana ditetapkan waktunya, maka telah ditentukan tempat terbit dan tempat terbenam. Maka datanglah istilah matla'. Setelah menghurai ayat 38 surah Yasin, bahawa matahari itu telah ditetapkan laluan terbit terbenamnya. Matahari itu juga ditetapkan garis edarannya, maka disebut dengan istilah mustaqarrun. Maknanya ada ketetapan waktu dan ada ketetapan tempat. Oleh itu lebih masyhur digunakan istilah matla' daripada istilah mustaqarrun, ketetapan waktu dan tempat. Maka ulama-ulama falak lebih mudah menggunakan istilah matla' dengan makna yang sama, mustaqarrun. Maka matla' ini merujuk juga kepada isim makan dan isim zaman. Matla' merujuk kepada waktu terbit dan tempat terbit. Maka apabila matahari itu terbit di tempat itu, maka sudah ditentukan waktunya. Apabila matahari itu terbit pada waktu itu, maka telah ditetapkan tempatnya. Dan perkara ini akan berterusan hari demi hari, hari demi hari, berulang-ulang, berulang-ulang. Inilah membawa nilai al-mustaqar yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu bergerak ia mengikut ketetapan waktu dan tempatnya yang telah ditentukan, yang disebut matla', iaitu merujuk kepada waktu terbit dan tempat terbitnya matahari. Hadirin yang dirahmati Allah, pun begitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mengingatkan kita bahawa terbit terbenam ini merupakan al-yaumiyah, harian. Hari-hari matahari itu terbit, hari-hari matahari itu terbenam, yang telah ditetapkan waktu terbit dan tempat terbit, waktu terbenam dan tempat terbenam.
dalam masa yang sama, terbit terbenam itu harian. Sebenarnya matahari juga menuju. Dalam terbit dan terbenam matahari, matahari itu juga menuju kepada satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang menuju kepada satu tempat dan satu waktu yang Allah taala tentukan. Itulah dia hari kiamat yang Allah juga Maha mengetahui. Demikian yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki melanjutkan lagi perbicaraannya dalam kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu, masih lagi pada halaman 21. Ayakunal muradu bil mustaqar wukufuha. Ayakunal muradu bil mustaqar wukufaha indahu ta'ala yaumal qiyamah. Wa syahidu li hadhihi qawlihi fi ayatil ukhra. Bahawa yang dikehendaki dengan al-mustaqar itu ialah detik berhentinya matahari di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dengan kata lain, maka matahari itu yang selama ini yang mampu diukur oleh manusia merupakan gerakan ketara matahari yang disebut harian, yaumiyah, terbit dan terbenam. Dan manusia tidak mengetahui sampai bila matahari itu terbit dan terbenam, kerana dalam terbit dan terbenam itu matahari menuju kepada suatu tempat dan waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, iaitu detik berhentinya matahari daripada terbit dan terbenam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia hari kiamat. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki melanjutkan lagi perbicaraannya, an yakunal ma'na annaha la tazalu jariyatan abada ma damatid dunya tazharu wa taghibu bihisabi muqaddarin ka'annaha tatlubul mustaqar li ilmiha sani'aha. Bahawasanya matahari itu sentiasa bergerak buat selama-lamanya, selagi mana adanya dunia ini. Matahari itu terbit setiap hari dan matahari itu terbenam juga setiap hari dengan hitungan yang ditentukan. Dalam masa yang sama, matahari itu terbit terbenam sedang menuju kepada tempat kembalinya matahari yang hanya dalam pengetahuan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala jua. Hadirin yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki sebenarnya nak jelaskan lebih lanjut kepada kita. Kalau yang pertama tadi ayat 37 surah Yasin berhubung tentang isbatul yaum, mensabitkan hari. Dan hari itu disabitkan dengan bermulanya waktu malam. Dan bermulanya waktu malam apabila ditanggalkan waktu siang. Oleh itu, kemana perginya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki dalam perbicaraan kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu ini, maka setelah kita faham bermulanya hari itu dengan bermulanya malam, dan bermulanya malam itu apabila
ditanggalkan waktu siang. Oleh itu ayat 38 surah Yasin ini akan memberi penjelasan kepada kita detik ditanggalkan waktu siang itu. Salhun nahar. Detik ditanggalkan waktu siang. Maka apabila ditanggalkan waktu siang, ianya dibuktikan dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Salhun nahar, tertanggalnya waktu siang, sebaik sahaja terbenamnya matahari. Oleh itu ianya akan berulang-ulang. Waktu terbenam matahari akan berulang-ulang. Sama seperti tulu'us syams, terbitnya matahari juga merupakan waktu yang berulang-ulang. Oleh itu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi nak jelaskan kepada kita agar kita memahami istilah al-mustaqar. Al-mustaqar, ketetapan waktu dan tempat. Ketetapan waktu dan tempat. Oleh itu terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, bermulanya hari. Ianya memberi penjelasan kepada kita waktu maghrib merupakan satu kefarduan, solat fardu maghrib. Maka manusia menghargai bermulanya hari dengan terbenamnya matahari. Oleh itu disyariatkan solat fardu maghrib, dan ada di situ nilai waktu dan nilai tempat. Maka tempat terbenamnya akan berulang-ulang dan waktu terbenamnya akan berulang-ulang. Membawa hujah bahawa Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar manusia memahami ulangan waktu. Maka sebab itu hasil pemerhatian ulama-ulama falak mendapati bahawa berulang-ulangnya waktu maghrib ini maka dapat dinilai dengan ketetapan tempat terbenamnya. Oleh itu diketahui tempat terbenamnya dengan diketahui tarikhnya. Seperti hari ini terbenam matahari di Johor Bahru jam 7.18 petang. Bermulanya malam 7.18. Ya, tanggal 17 Julai 2020. Maka setelah memahami makna al-mustaqar di situ, ketetapan waktu dan tempat, ketetapan waktu terbit dan terbenam, ketetapan tempat terbit dan terbenam matahari, maka ianya akan berulang. 17 Julai akan berulang setiap tahun. Maka 17 Julai itulah waktu terbenamnya dan itulah tempat terbenamnya. Kiranya setelah dihitung di Johor Bahru matahari terbenam pada 17 Julai jam 7.18, maka 17 Julai tahun hadapan itulah waktunya 7.18. Begitulah 20.50 17 Julai
2080. Itulah juga waktunya, 7.18. Begitu juga 17 Julai tahun 3000. Itulah waktunya, 7.18. Menunjukkan makna al-mustaqar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan perkara ini Allah menyatakan itu adalah ketetapan dari Allah. Zalika taqdirul azizil alim. Hadirin yang dirahmati Allah, ianya memberi penjelasan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi peluang kepada manusia agar manusia memanfaatkan dua nilai, waktu dan tempat. Inilah maksud sebenar kenapa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mengarang kitab yang membawa judul Al-Azminatu Wal-Amkinatu. Nilai-nilai waktu, zaman dan nilai-nilai tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 38 surah Yasin, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketengahkan kepada kita istilah yang dibahaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, iaitu al-mustaqar. Ianya sebenarnya menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat manusia di muka bumi ini dua peruntukan. Untuk hidup di muka bumi ini, Allah Ta'ala sediakan dua peruntukan. Yang pertama al-mustaqar, yang kedua al-mustauda. Al-mustaqar merujuk kepada tempat, manakala al-mustauda merujuk kepada waktu. Maka dalam menghuraikan ayat 38 surah Yasin ini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki cuba menjelaskan kepada kita bahawa al-mustaqar itu tidak sahaja merujuk kepada tempat, tetapi al-mustaqar itu juga merujuk kepada waktu. Menjelaskan betapa dua peruntukan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada setiap hamba yang menjalani hidup di muka bumi. Dua peruntukan. Peruntukan yang pertama, ruang untuk hidup, al-mustaqar, dan yang kedua, peluang untuk meneruskan hidup, al-mustauda. Oleh itu, ulama-ulama falak Islam bersetuju bahawa dua istilah ini, al-mustaqar merujuk kepada ruang, manakala al-mustauda merujuk kepada waktu. Waktu membawa erti peluang. Apabila diberi waktu, kita berpeluang. Apabila tak diberi waktu, maka ditutup peluang. Oleh itu, peruntukan yang Allah sediakan pada setiap hambanya di dunia ini, ruang dan peluang. Al-mustaqar dan al-mustauda. Setelah menjelaskan kepada kita berhubung tentang ayat 38 surah Yasin, betapa ada di situ ketetapan waktu dan tempat.
ketetapan waktu dan ketetapan tempat. Ianya membawa erti setelah Allah beri kepada kita dua peruntukan, waktu dan tempat, maka kita tertakluk dengan ketetapan dari Allah, qada, kadar Allah. Kita tertakluk dengan qada, hukuman Allah kepada kita, dan tertakluk dengan kadar, ketentuan Allah atas diri kita. Maka kita disuruh menghargai al-mustaqar, menghargai ruang yang Allah berikan, penempatan yang Allah sediakan. Dan sekali lagi kita dituntut untuk menghargai peluang, iaitu waktu meneruskan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita rujukan untuk kita merujuk ruang yang telah kita manfaatkan. Dan Allah Ta'ala sediakan rujukan waktu yang telah kita lalui, waktu yang sedang kita tempuhi, waktu yang bakal kita harungi. Al-mustauda. Oleh itu, nilai tempat dan waktu, sebagaimana contoh yang diberikan, ghurubus syams, terbenam matahari, bermulanya waktu malam, bermulanya hari, yang telah ditetapkan tempat dan waktu terbenamnya matahari. Ianya memberi kesedaran dan keinsafan kepada kita untuk kita menilai ruang yang telah diberi dan menilai waktu yang telah disediakan. Maka disyariatkan solat fardu maghrib supaya kita tak sia-siakan ruang yang diberi dan peluang yang disediakan. Dan sudah ada ketetapan sebagaimana yang contoh diberi 17 Julai 2020 terbenam matahari di Johor Bahru 7.18, maka akan berulang tempat terbenamnya, berulang waktu terbenamnya. Setiap kali tanggal 17 Julai, itulah waktu terbenamnya di Johor Bahru, iaitu pukul 7.18. Ianya akan memberi peringatan kepada kita nikmat yang berulang-ulang, supaya kita tidak rugi dalam menghargai nikmat yang diberi. Pun begitu, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mengingatkan, nikmat yang berulang-ulang ini ada sampai penghujungnya. Itulah dia hari kiamat. Semoga difahami hujah yang diberikan. Wallahu a'lam bissawab.